Maf'ulun mutlak. Minggu lepas kita dah belajar maf'ul apa? Minggu lepas maf'ul bih. Sekarang kita masih dalam tajuk yang sama, yaitu maf'ul. Sekarang maf'ulun mutlak. Masih dalam kumpulan maf'ul lagi. Maf'ulun mutlak. Hal ya, hal. Sekarang maf'ulun mutlak. Maf'ulun mutlak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Maf'ulun mutlakun. Bahasa Arabnya maf'ulun mutlakun. Bahasa kita sama maf'ulun mutlak, atau maf'ul itu apa? Objek. Objek mutlak nih, objek yang mutlak lah, mutlak. Air ada dalam istilah fikih, ada air mutlak. Apa tuh air mutlak tuh? Air apa mutlak tuh? Tak bercampur. Jadi pure, ya. Subjek yang ori. Ori itu maksudnya apa? Nanti kita akan paham bila kita tengok contohnya. Apa tuh maksudnya maf'ul mutlak? Objek yang ori. Ia itu isim mansub, isim yang berbaris atas, yang terhasil daripada huruf-huruf fi'il tersebut, ya, dalam bentuk masdar. Otomatis dia akan bentuknya masdar karena dia isim. Fi'il madhi, fi'il mudhari, lepas itu datang selepasnya apa? Masdar. Yang ketiga tuh dalam CV itu boleh kita tengok yang ketiga apa nama? Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Itulah maka bentuknya maf'ul di situ. Maf'ulun mutlak bentuknya di CV yang bentuk yang ketiga. Kotak yang ketiga. Itu. Dia ada fi'il. Lepas itu datang masdar dengan satu asal yang sama. Ya. Satu perkataannya sama, hurufnya sama. Itu, maka dinamakan maf'ul mutlak. Objek yang ori, yang sama dengan perbuatannya, yang sama dengan verbnya. Ya, oke. Oke, boleh? Oke. Jenisnya. Apa saja jenisnya? Yang pertama adalah menerangkan jenis atau sifat fi'il tersebut. Jadi dia menerangkan jenis atau sifat. Jenisnya mudzakkar ke, jenisnya muannas, atau ia akan diterangkan oleh maf'ul tersebut. Sifatnya apa? Itu dia akan diterangkan juga fi'il. Oke, contohnya wajahidhum bihi jihadan kabira. Dalam kita dituliskan bahasanya contohnya adalah dalam surah Al-Furqan 52. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Furqan ayat 52. Wajahidhum. Apa artinya wajahidhum? Dan berjuanglah dan berjihadlah terhadap mereka. Wajahidhum. Terhadap mereka, bihi dengannya. Artinya dengan Al-Qur'an, dengannya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Dengannya itu di situ apa? Bihi itu dengannya artinya. Dengannya Al-Qur'an, dengan semangat jihadan kabiran. Jihadan kabir itu apa? Dengan semangat perjuangan yang besar. Kabir, besar. Jihad itu jihad, berjuang. Nah, itu. Maka di situ ada fi'il jahada. Ya. Yahada yujahidu. Amarnya jahid. Ya, fi'il amar. Dan berjuanglah. Lepas itu datang masdar jihadun. Ya. Jahid dia fi'il. Ya. Fi'il.
Fa'ilnya mana? Apa masdarnya mana? Masdarnya ada jihad. Jihad. Jihadun. Jihad itu masdar. Fi'alun, ya. Sifir berapa tuh? Sifir? Sifir berapa? Sifir 4. Jahada fa'ala. Yujahidu yufa'ilu. Jihadun fi'alun. Maka itu di jihad itu dinamakan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Oke, ini menerangkan apa nih? Jenis ke sifat. Jenisnya jihad atau sifatnya jihad? Nah, ini adalah sifat. Sifatnya jihad. Sifatnya macam mana? Bersungguh-sungguh. Sifatnya macam mana? Atau besar, maksudnya dengan kabir itu besar, artinya apa? Besar itu bersungguh-sungguh lah, dengan semangat yang kuat. Kabiron tuh. Jadi itu sifat ke jenis. Sifat, betul. Kalau jenis jihad itu ada berapa? Itu jenis. Jihad apa? Atau di situ menunjukkan atau menerangkan bahwasanya maf'ul mutlak tersebut adalah sifat kepada perbuatan sebelumnya. Berjuang. Jahid menerangkan fi'il jahid. Jahid itu fi'il amar. Sama jahid, jahidah, jihadan. Nah, itulah maka dinamakan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak berarti diambil daripada perkataan yang sama. Oke, maksudnya berjuang bersungguh-sungguh. Berjuang dengan bersungguh-sungguh. Kabiron itu. Jadi sama tak? Berjihadlah dengan jihad bersungguh-sungguh. Ya, jadi sama tak di situ? Fi'il dengan objeknya. Perbuatan dengan objek sama tak? Sama. Sama. Itulah dinamakan maf'ul mutlak. Oh, dia kena sama. Sama. Maf'ul mutlak kena sama. Cirinya apa? Jihadan, baris atas. Dan itu baris atas. Itulah tanda apa? Maf'ul mutlak. Tandanya baris atas. Kalau dia contohnya wajahidhum bihi jihadun. Tak jadi. Tak jadi sebab dia pematai. Sebab pematai. Di sini wajahidhum bihi jihadan. Jihadan baru jadi untuk kita katakan bahwasanya dia adalah maf'ulun mutlak. Maf'ul itu adalah baris atas. Maf'ul. Oke, boleh contoh yang pertama? Sifat. Menerangkan sifat. Sifat perjuangan itu macam mana? Kita berjuang dengan apa? Sifat kepada perbuatan yang sebelum. Maksudnya sifatnya bersungguh-sungguh. Sifatnya bersungguh-sungguh. Berjuang dalam berjihad, dalam berjuang ini kena sungguh-sungguh. Kabiran itu berarti besar. Besar itu apa? Dalam jihad apa yang besar? Berarti sungguh-sungguh. Oh, jadi maksudnya fi'il dengan masdar itu mesti dia punya root word sama. Betul, root wordnya sama. Itulah dinamakan maf'ul mutlak. Ini sifat. Kalau jenis? Nanti kita akan cari contohnya di bawah nanti. Jenis. Oke ya. Sama-sama ya, perkataan sama-sama.
Sama perkataan satu root word yang sama. Jahada. Nah, tetapi di sini sifat 4 ya, kena take note bahwasanya jahid itu sifat Tempat. 4. Jahada fa'ala. Yujahidu yufa'ilu. Jihadun fi'alun. Jihadun. Mana yang sifat 4 tu Ustaz? Semua. Fi'alun daripada fi'il madhi masih dengan masdar. Kita gantilah perkataan pada fa'ala. Fa'ala jadi jahada. Betul tak Ustaz? Ya. Lepas tu madhina yujahidu. Betul. Lepas tu masdarnya jihadun. Ya, betul. Jihadan. Asalnya jihadun karena dia menjadi maf'ul, dia menjadi objek, maka menjadi jihadan. Jihadan. Oke. Kita ke contoh yang jenis yang kedua, boleh? Oke. Yang pertama menerangkan jenis atau sifat fi'il tersebut. Yang kedua jenisnya adalah menegaskan fi'il. Menegaskan fi'il. Menegaskan itu artinya menguatkan lagi. Tegas, ya. Contohnya dalam Muzammil, surah Muzammil. Jangan sebut Muzammil itu ya. Muzammil itu ada dua sabdu. Muzammil. Gitu ya. Oke. Ayat keempat daripada surah Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila. Warattil. Dan bacalah Al-Qur'ana. Quran. Tartila. Dengan tartil atau dengan perlahan. Dengan perlahan-lahan. Baca Quran dengan perlahan-lahan. Aku ni maaf Ustaz, tartil tu maksud kita baca dengan tajwid dengan makhraj yang tepat lah maksudnya. Tartil tu yang membaca Quran dengan makhraj yang tepat. Baca Quran dengan tanpa laju-laju, itu tartil. Kalau dilakukan atau ada lagu dia lain lagi namanya. Tarannum. Tartil itu biasa kita baca Quran tuh yang kita baca ya itulah tartil. Cara membaca tartil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tartil. Kalau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan tartil. Ya, laju-laju itu bukan tartil. Oke. Dan bacalah dengan tartil. Dan bacalah kan dengan tartil. Oke. Mana fi'ilnya? Kita cari fi'il dulu. Tartila. Fi'il adalah rattil. Warattil. Rattala yurattilu. Fi'ilnya rattala. Wa tu dan. Rattala yurattilu. Waw ataf. Dan. Rattil. Fi'il dia rattila. Rattil. Fi'il amar ya di sini sama. Sama dengan jahid. Dan bacalah fi'il amar. Warattil. Karena dia bertemu dengan alif lam maka dibariskan bawah. Li. Warattili. Li baris bawah sebab dia bertemu dengan alif lam. Asalnya rattil. Warattilil Qur'ana. Warattil al-Qur'ana. Oke. Lepas itu tugasan kita adalah mencari isim mansub selepasnya yang sama bentuk dengan fi'ilnya. Rattil tartil. Oke. Rattil
Lepas itu datang Quran. Sama tak root word Tak dia? sama. Tak sama, walaupun dia baris atas. Hmm. Ya kan? Tak sama, maka kita pas kepada isim selanjutnya. Tartil. Rotil, tartil. Baru Tartil. kita nampak di sini rotil, tartilan. Sama root word-nya. Rattala, yurattilu. Rattala, yurattilu, tartilun. Coba tengok sifir. Yang mana yang agaknya Yang tiga. sifir 3? Oke. Ah, Fa'ala, ada yufa'ilu. Oke, betul. Rattala, yurattilu. Oke, fa'ala, yufa'ilu. Masdarnya apa? Masdar dia nombor 3. Isim masdar? Tartilun. Tartilun. Disamakan dengan taf'ilun. Sama tak? Sama. Maka di sini kita jumpa bahasanya tartil diambil daripada root word rotil. Oke. Maka tartil dinamakan apa? Apa namanya tartil? Dia adalah maf'ulun mutlak, objek yang menerangkan, yang menegaskan. Jadi ditegaskan bahasanya baca Quran tuh dengan perlahan. Itu ditegaskan. Dikuatkan lagi. Boleh dikuatkan lagi. Dikuatkan bahasanya baca Quran kena slow. Janganlah laju. Tuh, itu penegasan. Jadi kita kena baca macam itulah. Allah dah berfirman dalam Al-Qur'an, waratil Qur'ana tartilan. Ustaz, naik atas sikit penerangan yang pertama tadi, isim mansub. Oke. Oke. Jadi maf'ul mutlak ni isim mansub berbaris atas yang terhasil dari huruf-huruf fi'il dalam bentuk masdar. Ini apa ni? Definisi dia. Definisi dia terhasil dari huruf fi'il, kemudian fi'il tu dalam bentuk masdar. Wa tartil, tartila. Wa jahidu, jahidan. Oke. Jadi kita kena tengok sifir lah. Sifir tu tengok yang nombor 3 tu, 3 ke bawah tu. Itu semua masdar. Maka tartil ni mana satu? Rattala, tartil tu yang dekat dengan tartil adalah taf'il. Itu. Maka otomatik dia akan fi'ilnya sama. Itu. Maksudnya tartil. Tartil. Tartilun, kerana dia menjadi objek maka menjadi tartilan. Kalau dia sebiji tartilun. Kalau sebiji dia tartilun. Tartilun tu isim masdar. Tartilun. Tartilun sebiji dia adalah isim masdar. Tetapi bila menjadi tartilan dia menjadi isim mansub dan kedudukan dia maf'ul mutlak, berbaris atas. Apa maksud dia kalau sebiji tartilun? Bahasa aku sebiji tu dia asas dia. Sebiji apa main mana? Sebiji. Tanpa ada gabungan dengan perkataan lain, maksudnya. Tak kata dasar dia. Rontala. Taklah maksud aku rontala kalau mudhari yurattilu, kalau isi masdar tilun. Banyak tanya ustaz tu saya tapi panjang ke tilun? Itu panjang maksudnya. Tengok sifir tu. Tengok dalam sifir macam mana tulisan isim masdar untuk
sifat 3. Taf'ilun, taf'ilun, ada ya tu. Ada, kena ada ya, kena panjang. Ya betul, ada ya. Tartilun. Itulah sebiji tu tartilun. Kalau dah jadi maf'ul tu tartilah. Tartilan. Itulah sebiji tadi. Saya ada biasa. Mana pula main biji ni? Oke, boleh? Tak faham. Nah, jadi kita dah jumpa contohnya, jenisnya yang menerangkan jenis atau sifat dan juga yang menegaskan itu maf'ulun mutlak. Nah, jadi kita boleh asingkan mana jumpa dalam Al-Quran semasa mengaji. Nah, ini dekat-dekat nih root word dia sama. Nah, maka kita tengok dia menegaskan atau menerangkan. Root word yang sama. Oke. Kita ke contoh. Contoh maf'ul mutlak, maf'ulun mutlak dalam Al-Quran. Oke. Contoh yang pertama, tengok 202 ya. Al-Waqi'ah ayat kelima. Al-Waqi'ah ayat al-khamis. Nah, yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bussatil jibalu bassa. Wa bussa. Wa bussat. Apa? Dihancurkan. Gunung Ganang dihancurkan. Wa bussat itu artinya dihancurkan. Bassa ya bussu. Bassa ya bussu. Al-jibal, al-jibal di situ adalah gunung-gunung. Gunung Ganang. Gunung Ganang. Bassa. Sehancur-hancurnya. Sehancur-hancurnya. Ini menerangkan jenis lah nih. Oke, kita tengok dulu sama tak fiilnya. Fiilnya mana fiil? Bussa. Bussa. Bussati. Bussati. Fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il itu fa'il. Fi'il. Fi'il. Al-balu fa'il. Dan fi'il fa'il. Bussati. Oke. Kita tandakan nih. Fi'il. Bussat. Bussat. Bas. Isim masdar. Apa isim masdarnya? Bas. Basun. Basun menjadi apa? Basun menjadi maf'ul mutlak. Asal dia basun. Ya, basun. Maf'ul mutlak. Kalau menjadi maf'ul mutlak menjadi apa? Basan. Asalnya basasa. Basasa. Jadi basun. Basan. Basan. Maf'ul basan. Aku kata sifat menunjukkan. Oke.
Basan. Dia adalah apa nama? Isim masdar daripada basa yabusu. Basa yabusu. Oke. Ini menerangkan apa nih? Menerangkan atau menegaskan? Menerangkan jenis. Menerangkan jenis atau menerangkan sifat? Sifat. Sifat. Macam mana sifat? Sifat keadaan. Sifat itu kan bentuk kan? Bentuk, warna, itu sifat. Maka di sini adalah menerangkan apa? Sifatnya menghancurkan itu apa? Sifatnya apa nama? Di situ sifatnya macam mana? Dia hancur lebur, hancur sehancur-hancurnya. Tuh, menerangkan sifat. Sifat kehancuran tersebut. Oke, sifir berapa nih? Sifir berapa nih? Ada sabdu, susah nih ya. Asalnya apa basasa? Oh, basasa satu ya? Basasa yubasisu. Yubasisu, oh satu B. Yuba. Itu dua. Dua tak boleh af'ala. Basasa nombor 3. Basasa. Fa'ala. Bukan. Basasa, basasa ya, basasa. Betul lah, yubasisu. Basasa yubasisu. 3 lah. Sifat 3. Tapi menjadi basun. Tapi ini jadi basun tak. Dia kena sifir yang satu. Basasa yab. Basasa sifir 1B. Basasa yabsisu. Yabsisu 1B. 1B. Yabsisu Allahumma shalli ala sayyidina basasa. Sifir 1B. 1B jadi fa'ala yafilu. Masdar ya? Basasa. Bukan. Basud. Basasa. Saya tuliskan sini. Jadi isim masdar. Basasa. Basusu. Yap. Sisu. Yabsisu. Mudhari yabsisu. Jadi apa? Bas. Kalau ikut sifir dia akan menjadi macam nih. Basun. 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 Tetapi sin yang pertama sukun, sin yang kedua tadi disatukan menjadi bas. Basunnya lah ganti dengan sabdu. Oke, betul. Ditoru juga lah. Sebab sin yang pertama asalnya disukun. Lepas tu sun tanwin di depan belakang. Jadi dimasukkan dalam satu perkataan jadi basun. Ya. Basun. Oke. Satu B. Basasa yabsisu basun. Digabungkan menjadi basun. Ada 2 sin. Satu mati, satu hidup barisnya.
maka digabungkan menjadi basun. Basun. Kalau tak lagi roh, Ustaz, katakan basan tu adalah maf'ul mutlak. Itu saja, kan? Maf'ul mutlak saja cukup. Ini satu pilihan. Tenang. Oke, boleh? Nomor 1. InsyaAllah. Menerangkan sifat kehancuran gunung ganang semasa itu. Hancur sehancur-hancurnya. Jadi sifat dia pasan kat sini. Ya. Sifat. Oke, boleh kita sambung ke contoh kedua. Fasawfa yuhasibu hisaban yasira. Al-Insyiqaq ayat 8. Al-Thamin. Al-Insyiqaq al-ayat al-Thamin. Al-Thaminah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa, maka, yuhasabu, dia akan diperiksa, akan dihisab, hisaban, dengan pemeriksaan, dengan hisaban, yasiran, mudah. Dia akan diperiksa dengan pemeriksaan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasiran. Nah. Fi'ilnya mana fi'il? Fi'ilnya mana? Yuhasabu. Yuhasabu. Fi'il. Hisaban masdar. Hisaban adalah masdar. Sama tak asalnya? Sama. Bentuk asalnya sama. Barisnya ban. Dia menjadi hasaba yuhasibu. Apa nih bentuknya apa? Hasaba. Fi'ilnya apa? Dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dihisab dengan hisab yang mudah maksudnya. Fi'ilnya? Hasaba. Hasaba. Fi'ilnya hasaba. Isi masdarnya apa? Hisabun. Hisabun. Menerangkan apa nih? Menerangkan apa? Menerangkan tentang hisab ataupun pemeriksaan. Oke, sifat atau jenis?
ni Muhasabah jenis. Jenis. Oke. Jadi ada siksaan yang mudah, ada siksaan yang Payah, sukar. sukar. Nah, itulah. Jadi ada dua jenis. Nah, itu. Hisaban yasiron wa asiron. Nah, dalam bahasa Arab yasir, asir. Wala tu'asir. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan persusahkan. Yassiru wala tu'assiru. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Rabbi yassir wala tu'asir. Rabbi yassir wala tu'assir. Mudah bagi Allah untuk memudahkan yang susah. Ya. Ustaz, kalau yasiron tu sifat apa? Sifat masifat? Si Masda. Yasiron. Hisaban yasiron berarti apa? Hisaban yasiron menjadi sifat mausuf. Mausuf. Sifat dan mensifati kan? Sifatnya apa? Sifatnya ya yasir. Hisab yang mudah. Hisab yang disifati. Jadi yuhasabu ni jenis. Jenis. Sabun tu apa ni isim masdar. Ya. Jenis Asabah. Ustaz, bagi bangku kan hisaban tu bukan sifat, tapi hisaban tu adalah menegaskan fi'il. Menegaskan. hisab yang mudah. Lepas itu yasirah tu sifat kepada hisaban. Barulah sifat pada hisaban tu kita tak pakai, kita tak guna. Tapi hisaban tu adalah menegaskan tentang hisab. Bolehkah kita nak katakan dia apa nama penegasan? Tak ada. Kita tu kalau irah hanya kita faham dua-dua tu adalah berkait-mengait tu adalah mutlak. Itu je. Boleh tak? Aku nak buat penegasan? No problem. Nak buat penegasan. Boleh, karena ini terpulang kepada kefahaman masing-masing lah. Itu. Hasaba yuhasibu. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan tu bukan sifat. Pemeriksaan tu bukan jenis. Tapi pemeriksaan tu adalah menegaskan fi'il. Menegaskan fi'il. Jangan terganggu dengan, kita jangan pengaruh dengan yasirah. Yasirah tu memang sifat. Tapi kita fikirkan hisaban, pemeriksaan. Tak apa mana-mana pun atau akan faham. Jenis hisab. Hisab yuhasabu tu jenis. Ada Hisaban tu ada hisaban ada pemeriksaan tu. Okey. Ya. Kita kalau nak katakan dia bahwasanya jenis atau menegaskan, maka kita tengoklah ayat sebelum tu. Al-Insyiqaq tu. Dia ada kaitannya lah dengan ayat sebelum. Dan dia memuntahkan apa yang ada dalam dia jadi kosong. Al-Insyiqaq. Ida sama unsyaqqat wa adzinat li rabbiha wa uqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa Aman kita bawa biyamini fasawfa yahasabu hisaban yasira. Fa man utiya kitabahu biyamini, barang siapa yang menerima kitabnya dengan tangan kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Yang tu yang menerangkan bagi tangan kanan tu. Lebih jelas lagi dia terang. Dengan bagi tangan kanan tu dia memudahkan hisabnya. Okey. Penegasan lah itu kan yang ayat ke 7 tu.
Penegasan. Ayat ke-7 penegasan. Ayat ke-8 tu jenis dengan sifat. Okey, kalau macam tu, kita tetapkan bahasanya menerangkan jenis. Jenis yasiron tu sifat kepada jenis tersebut. Hisab, kerana dia akan nanti ada hisaban selain yang yasir. Boleh terima ke? Boleh? Boleh. Sebab boleh pun saja. Asalkan aku faham asalkan aku faham mutlak tu. Ayat dalam semua. Zarujat. Dia betul macam apa? Okey. Boleh masuk yang ketiga sekarang. Okey, ni sifir apa ni hasaba yuhasibu? Sahabat. Jenis dan Hasaba, sifir. Hasaba yuhasibu. Sifir. sifir. Sahabat tu Hisabun. 4 Apa? Yuhasibu. 2 lah. Yuhasibu. Dua tak boleh. 4 ya, 4. Sifir 4. Sifir 4. Hasaba yuhasibu. Hasaba yuhasibu. Hisabun. Sifir 4. Wah, aku keluar sekejap mak aku bagi makan pak aku. Okey, boleh. Okey. Contoh yang ketiga. Al-Waqi'ah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza rujjatil ardu rajja. Idza, apabila rujjat, digoncangkan, al-ardu, bumi, rajjan, sedahsyat-dahsyatnya. Macam ayatnya, macam contoh yang pertama lah sama. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa, sama. Dia kedudukannya sama. Jadi rujjata, Rujjat, rojun, rajjan. rojal. Sama kan? Asalnya apa? Sama. Rojaja. Rojaja. Ni ya isi masdar. Rojun. Rajjan. Rajun, rajjan. Itu asalnya. Fi'ilnya apa? Rujjata. Rujjat. Rujjat. Rujjat bertemu dengan alif lam maka menjadi rujjati. Sama dengan bussat menjadi bussati. Rajun. Rajun. Rajun maf'ulun mutlaq menjadi
step VM mati dia tu rujak kan. Huruf lagu mati dia rujak. Rajan. Maf'ul mutlak rajan. Rujak dia sifir 3 lah ni. Sifir mana? Sama dengan bahasa ya busu. Tupi. Apa asalnya? Jaja. Rojaja. Tupi ya. Ya. Jar. Jur jaju. Jur jiju. Yang jiju. Yang jiju. Rojul. Ken. Dia ni jenis menerangkan jenis atau sifat ini. Jenis ke sifat sini. Dan di dengan can. Goncang. Apa artinya? Jenis. Sifat. Goncangan tuh sifatnya macam mana? Dahsyat. Tuh, sifat kepada goncangan. Sifat kepada fi'il ya, bukan sifat kepada bumi, tapi sifat kepada fi'il. Sifatnya macam mana goncangan tuh? Goncangan yang sangat kuat. Kalau jenis berapa kali goncangan? Tuh jenis. Betul, sifat. Sifat ya. Sifatnya ni. Jadi isi masdar dia rojul. Masdar. Bila jadi maf'ul, rajul. Bila menjadi maf'ul maka dia mesti berbaris atas. Masuk. Rojul. Isi masdar dia rojul. Segoncang-goncangnya, digoncang segoncang-goncangnya. Goncang dengan dahsyat. Kalau kita nak sebut telak kan, digoncang segoncang-goncangnya. Sebab kalau ikut dua yang sama. Ruwet je lah kita nak kenal telak tu. Rumah tu lain lagi. Ini dia menerangkan sifat. Jenis dan sifat. Okey, boleh. Contoh nombor 3. Kita pas ke contoh nombor 4. Al-Fajr ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Idza apabila
Dukkat, diguncangkan. Al-ardu, bumi. Dakkan, berturut-turut. Mana fi'ilnya? Dukkat. Dukati. Isim masdarnya mana? Isim yang menjadi baris atas? Dakkan. Nah, kita ambil satu saja. Dakkan. Ada garis dua sekali Dakkan. Satu. Dia dua sebab artinya apa nama? Berturut-turut. Turut. Satu juga berturut. Nah, kita ambil satu saja karena satu jenis ya. Oke. Sama tadi Dukati. Jadi si fi'il apa nih? Dukati. Dan kakak. Artinya dia apa? Fi'ilnya apa? Dan kakak. Ya, dakaka. Dukat. Isim masdar. Dakun. Oke, dakun. Mutlaknya menjadi Apa nih? Fi'il mudhari'. belum saya buat. Gitu. Ya. Dan kakak yakiku. Yakiku. Kalau idza dukkatil ardu dakka. Sifirnya mana? Dakaka yatkiku. Dakun. Sama sifir 1B. Sama masih. Kiku. Hmm. 1B. Ya. Jadi dia punya isim fi'il mudhari' yakiku. Ya, boleh. Masdar Dakaka yakiku. Aka. Ya dan kiku. Yatkiku. Kakak. Yad. Yatkiku. Dak. Masdar dia jadi Dakun. sebab kaf tu satu kan. Ha. Jadi 1B juga lah. Sama 1B. Dakun. Jadilah Dakkan. Kalau sebiji lah aku. Betul lah kalau sebiji Dakun. Kalau sebiji Dakun. Oke. Sebiji Dakkan. Idza dukkatil ardu dakkan. Dakkan ni menunjukkan apa? Maf'ul. Ulun mutlak.
Dia menunjukkan sifat, macam yasiro tadi lah, siapa yasiro tu? Sifat atau jenis Mausuf. atau penegasan. Penegas. Apabila digoncangkan bumi betul-betul. Bumi digoncangkan betul-betul. Dia bukan terangkan tentang bumi. Dia terangkan tentang goncangan. Sifat lah berturut-turut. Sebab goncang tu berturut-turut tu sifat. Okey, ya memang dia menerangkan fiilnya, bukan menerangkan buminya. Menerangkan fiil. Maka keterangan ini untuk sifat atau jenis atau penegasan. Ada 3 kan? Sifat. Berturut-turut tu maknanya berturut-turut banyak kali. Kalau banyak kali jenis ke sifat? Bersungguh-sungguh banyak-banyak. Bila banyak sifat, maka sifatlah. Sifat. Okey. Ada yang lain? Jenis ke sifat? Makku kata sifat. Ada yang kata jenis? Kata jenis. Aku kata sifat. Sifat. Jenis ke sifat? Jenis dengan sifat pun bawa satu tajuk. Kita nak bincangkan jenis sifat atau satu lagi adalah apa ni? Penegasan. Saya rasa menegaskan pun. Sebab apa? Bumi itu digoncang. Goncangan yang macam mana? Betul-betul. Tak berlaku sekali. Sifat lah. Macam mana? Bila jawab macam mana tu sifat lah. Jenis. Siapa yang jenis? Sifat dengan jenis tu satu jawapan. Satu lagi adalah penegasan. Penegasan. Okey, kalau kita nak duakan saja sifat dan jenis itu satu, maka satu selesai masalah. Dia sifat. Lepas tu kalau menegaskan berarti bukan, dia kita buang. Berarti menerangkan sifat atau jenis. Macam tu. Okey. Menegaskan tadi tu tartil tadi menegaskan. Tartil lah. Dia tegas. Baca dengan perlahan. Itu tegas. Tu di sini Keadaan bacaan dia tu. Keadaan sama. menerangkan sifat atau jenis macam ni. Okey. Biar senang tak tak berdebat. Tak berdebat dengan mana satu. Kalau berdebat nanti tak siap-siap nanti. Okey. Okey, boleh? Okey. Ya. Menerangkan sifat atau jenis. Mahlan ni kalau kita itu kan juga boleh tu. Sifat atau jenis. Kaedahnya macam dakan. Dakan. Itu sama. Kaedahnya mahlan tu dakan. Okey. Apa kita Mahlan tu isim apa tu? Fi'il depannya apa? Fi'il depannya? Kalau mahlan fi'ilnya. Mahlan tu kan hasilnya dari kata Berbuat satu dengan apa ni? Fi'il dia apa? Mahala yumahilu. Yumahilu. Mak huruf. Ya, mahala yumahilu, mahlan. Mahala. Kalau kita nak cari maf'ul. Dia CV3 lah ni. Mahala yumahilu. Ya. Lepas tu mahlan. Ya. Dia